like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azhar Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk 2.52 bahan kimia dalam makanan. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua. Yang pertama, kita dapat menyenaraikan 8 bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Yang kedua, kita dapat menyenaraikan impak penggunaan bahan kimia terhadap kesihatan manusia. Okey, sebelum kita belajar mengenai 8 bahan kimia, kita cuba tengok gambar ni. Cikgu ada ikan segar. Soalan cikgu, berapa lamakah ikan segar boleh kekal segar? Adakah sehari? 2 hari? Kalau kita letak atas meja kan, berapa lama dia boleh kekal segar? Cuba teka. Okey, mari kita lihat gambar kedua. Cikgu ada gambar ikan sardin. Kan? Soalan cikgu, tapi kenapa ikan dalam tin sardin boleh tahan selama 3 tahun dan ke atas? Apa bahan yang ada dalam tin yang menyebabkan dia tahan lama? Kan tadi ikan segar, kita letak atas meja, dia boleh tahan 1 hari. Kenapa kalau tin sardin, kita letak atas meja tanpa buka, dia boleh tahan selama 3 tahun? Apa yang manusia letak dalam tin sardin tu nak bagi dia tahan lama? Apa bahan kimia dia? Jom kita belajar. Okey, kita tengok gambar yang ketiga. Cikgu saja nak share. Cuba tengok tembikai day 1. Hari pertama, tembikai sangat cantik dan segar. Cuba tengok hari ke-80. Dia jadi sangat mereput dan rosak. Tapi kita cuba tengok favourite kita iaitu McDonald. Hari pertama dan hari ke-180 macam sama je kan? Awak rasa apakah bahan kimia yang McDonald letak nak bagi dia tahan lama macam ni? Jom kita tengok. Alright? Okey, mari kita lihat 8 bahan kimia dalam makanan. Yang pertama, cikgu ada bahan awet. Yang kedua, cikgu ada pewarna. Yang ketiga, cikgu ada peluntur. Yang keempat, cikgu ada perisa. Yang kelima, cikgu ada penstabil. Yang keenam, cikgu ada pemanis. Yang ketujuh, cikgu ada antioksidan. Dan yang terakhir, cikgu ada pengemulsi. Jom kita belajar 8-8 ni, okey? Okey, mari kita lihat bahan kimia yang pertama iaitu bahan awet atau kita boleh panggil preservatif. So, fungsi kita letak bahan awet adalah untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma yang merosakkan makanan supaya makanan dapat tahan lama. So, contoh bahan pengawet yang kita letak, garam, gula, cuka, natrium nitrit, natrium nitrat, asid benzoik, asid borik dan sulfur dioksida. Alright, ni macam kita biasa guna kan. Gula, garam, cuka kan kita biasa. Ni apa ni? Jeruk pak ali. Pasal tak jeruk ni kalau buah-buahan biasa kita letak atas meja dalam masa seminggu dia dah rosak. Tapi jeruk pak ali boleh tahan sampai 2 tahun. Kenapa letak cuka? Kan? Bila letak masam dia boleh tahan lama. Ingat tak? Kerana cuka adalah asid. Mikroorganisma suka asid tak? Tak. Faham kan? So, dia boleh mencegah pertumbuhan mikroorganisma. So, makanan tahan lebih lama. Tetapi, dia boleh memberi kesan sampingan kalau you ambil berlebihan. Yes, dia boleh menyebabkan kanser, mengganggu sistem pencernaan manusia, alergik, ruam, kegatalan kulit, merosakkan hati dan ginjal dan kecacatan fetus dalam kandungan ibu.
Okey, kita pergi bahan kimia yang kedua iaitu kita ada pewarna atau colouring. So, fungsi kita letak pewarna adalah untuk menambahkan warna pada makanan. So, makanan akan jadi lebih menarik. So, contoh pewarna yang you boleh guna adalah kunyit, daun pandan, santan, tatazina, sunset yellow and carmoisin. Alright, cuba tengok ni. Nampak tak warna-warni? Nampak tak kek ni warna-warni? Nampak cantik kan semua ni kan? Air warna-warni, makanan warna-warni. So, makanan dia nampak lebih menarik. Tetapi, dia ada efek So, efek dia adalah kalau you ambil berlebihan, boleh menyebabkan kanser, kemandulan, keracunan makanan dan dia boleh merosakkan hati dan ginjal. Bahaya kan? Warna-warna pun bahaya. Okey, kita sambung dengan bahan kimia yang ketiga iaitu cikgu ada peluntur atau bleach. So, function dia adalah kita nak melunturkan warna asal supaya makanan nampak lebih bersih. So, contoh peluntur yang boleh guna adalah karbon yang diaktifkan dan benzoyl peroksida. Nampak ni adalah beras, mula-mula warna perang, dia boleh lunturkan jadi warna putih. Minyak masak pun dia dah telah lunturkan. Nampak mihun kat belakang tu, sebenarnya dia ada warna kuning-kuning sikit. Tapi dia telah dilunturkan, jadilah warna putih. Tetapi ada efek tak? Ya, dia boleh menyebabkan kanser dan keracunan makanan. Okey? Okey, kita sambung dengan bahan kimia yang keempat iaitu perisa atau kita boleh panggil flavoring. So, fungsi kita letak perisa adalah untuk meningkatkan rasa makanan yang tawar dan boleh menjadikan makanan lebih sedap dan wangi dan boleh menambahkan rasa semula jadi makanan. Ingat tak kalau masak kita tambah apa? Yes, contoh perisa kita boleh guna gula, garam, cuka, daun pandan, MSG iaitu kita boleh panggil dia monosodium glutamate. Alright, nama panjang dia. Okey, jenama dia adalah Ajinomoto. Tapi dia adalah sejenis MSG. Alright, dia adalah perisa. So, ini adalah cuka sama juga gula, garam. Ini pun sejenis perisa. Kalau contoh you masak ayam sambalan kan, you akan letak gula sikit, letak garam sikit kan. Untuk apa? Untuk tambah rasa. So, awak rasa ada efek tak? Ya, dia boleh menyebabkan kanser lagi. Tekanan darah tinggi, sakit jantung, kerecatan otak pada kanak-kanak dan boleh merosakkan hati dan ginjal. Okey, kita sambung dengan bahan kimia yang kelima. Cikgu ada penstabil atau stabilizer. So, fungsi kita letak penstabil dalam makanan adalah untuk memperbaiki tekstur dan memekatkan makanan. Dan ia memperbaik dan menstabilkan keadaan makanan. Contoh dalam aiskrim. So, contoh penstabil adalah kanji, gelatin, agar-agar dan gam akasia. Ni bukan slot akasia petang-petang tu So, ni adalah contoh dia makanan yang kita letak penstabil. Kita letak kek, agar-agar, okey, sos cili dan aiskrim. Kalau you perasan, kalau you buat kek batik kan letak agar-agar. Bila letak agar-agar dia akan jadi lebih pekat tau. Baru sedap. Okey, kita sambung dengan bahan kimia yang keenam. Cikgu ada pemanis atau sweetener. Fungsi kita letak pemanis adalah untuk menambah rasa manis ke dalam makanan dan minuman. So, contoh pemanis yang kita boleh guna, gula, gula Melaka, aspartam, sorbitol dan madu. Nampak dia letak gula? Ni apa? Ni adalah gula Melaka. Ingat tak keria gula Melaka yang viral tu dekat Melaka tu? Ni sangat sedap. Cikgu sangat suka. Dia manis kan? Itulah nama dia pemanis. Okey, ni adalah madu. Madu ni adalah makanan sunnah. Dia sangat bagus untuk kesihatan awak. So, awak rasa kalau you ambil pemanis ni berlebihan, ada efek tak dekat diri awak, kesihatan awak? Ya, dia boleh menyebabkan kanser. Allah. Dia boleh menyebabkan diabetes dan kencing manis. Alright? Alright, kita pergi yang ketujuh iaitu antioksidan. Alright, fungsi kita tambah antioksidan adalah untuk melambatkan proses pengoksidaan makanan yang berlemak. So, contoh pengantioksidan yang kita boleh guna adalah asid ascorbic. Ni selalu keluar tau. Dia tanya apa contoh pengantioksidan. Jawapan dia adalah asid ascorbic, vitamin C, tocopherol, vitamin E dan hydroxyanisol terbutil. Apa nama? Boleh letak nama anak So, ni adalah minyak masak. So, sebab dia boleh melambatkan proses pengoksidaan makanan yang berlemak. Kita tahu minyak ada lemak kan. So, sebab tu kita tambah antioksidan supaya dia lambat rosak. Alright. So, tapi dia boleh juga menyebabkan penyakit kalau dia boleh diambil secara berlebihan. Yes, dia boleh menyebabkan merencatkan pertumbuhan badan. Dia boleh menyebabkan kerosakan hati dan ginjal. Dia boleh menyebabkan ruam dan kegatalan kulit.
Alright, cikgu ada yang terakhir, bahan kimia terakhir iaitu pengemulsi. Kenapa kita tambah pengemulsi? Kerana dia boleh mengemulsikan ramuan yang tidak bercampur seperti minyak dan air. Kita tahu minyak dan air memang takkan bercampur. Tapi bila you tambah pengemulsi, dia boleh bercampur. Power kan? So, dia boleh memperbaiki tekstur makanan. So, contoh-contoh pengemulsi adalah lecithin, kuning telur, pektin, asid lemak dan magnesium stearate. Okay, so tengok ni cikgu ada aiskrim, cikgu ada coklat, kita ada yogurt. Ada efek tak? Tak ada. Alright. Okay, cikgu saja nak share. This one adalah keratan akhbar mengenai udang kering cantik diserbu pewarna. Dia boleh bagi warna ke udang kering. Kan? So, yang kedua ada keratan yang lain adalah bahaya bahan pewarna dalam makanan ringan. Kanak-kanak jadi panas baran, kurang tumpuan. Nampak tak? Pernah tak korang makan keropok super ring? Super ring yang boleh masuk-masuk kat jari tu. Bila makan warna oranye tangan. Tu memang sangat banyak pewarna. So, kalau awak ada anak-anak nanti kan, ataupun awak sendiri, jangan kurangkan makan makanan yang mempunyai pewarna yang tinggi. Alright? 2.52 telah tamat. Mari kita jawab praktis formatif 2.52 bersama-sama. Okey, soalan cikgu yang pertama. Namakan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan yang berikut. Nasi kunyit, sos cili, beras putih. Kita letak apa tadi? Cikgu dah ajar 8. Awak rasa apa jawapan dia? Soalan cikgu yang kedua, apakah kegunaan karbon diaktifkan semasa penyediaan minyak sawit sebagai minyak masak? Ingat tak karbon diaktifkan adalah sejenis apa? Dia adalah bahan kimia yang mana? Ingat tak? So, nasi kunyit, jawapan dia apa? Yes, kita letak. Pewarna. Kalau sos cili, kita letak apa? Yes, penstabil. Kalau beras, macam mana beras jadi putih? Kita letak apa? Kita letak peluntur. Kenapa kita tambah karbon diaktifkan? Kerana, ingat tak, karbon diaktifkan adalah sejenis peluntur. So, kenapa kita tambah dia? Untuk melunturkan warna asal minyak sawit. Okey, kelas. Itu saja untuk tajuk bahan kimia dalam makanan. Cikgu harap awak faham tajuk ni dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. Okey, so jom like dan subscribe channel Cikgu Azhar untuk mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.